Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian jemaah bertanya soalan, Ustaz, saya ada banyak hutang-hutang solat yang lalu pada masa-masa yang lalu. Boleh tak saya tunaikan solat sunat, terutama sekali pada akhir-akhir malam Ramadan ini? Boleh tak saya qiyamul lail dan sebagainya? Mana yang lebih afdal untuk kita qada solat-solat yang lalu ataupun untuk kita tunaikan solat-solat sunat? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk menjawab soalan ini, memang soalan ini sering kali ditanya oleh para jemaah. Saya tidak menafikan apabila sebahagian jemaah bertanya soalan tersebut, mereka diberi kadang-kala berbagai jawapan. Secara ringkas, saya tak menafikan di sana ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahawasanya dia itu ada hutang solat-solat fardu. Memandangkan dia ada hutang solat-solat fardu, dia tidak boleh atau tidak digalakkan, sangat tidak digalakkan atau tak wajar menunaikan solat sunat. Kenapa? Kerana solat fardu ni wajib, solat sunat ni sunat. Bagaimana kamu nak tinggalkan yang wajib sedangkan kamu nak kerjakan yang sunat? Jadi bagaimana, apa yang harus dilakukan? Jadi jemaah ini, untuk pendapat pertama ini, seringkali dinasihatkan, apa yang kamu harus lakukan? Kamu dituntut membayar semua solat-solat wajib yang lalu yang kamu tinggalkan. Bagaimana? Antara lain adalah setiap hari dilakukan, setiap kali solat fardu, maka dia solat sunat. Setiap kali solat fardu, solat sunat. Contohnya, apabila dia nak solat fardu subuh, dia jangan solat qabliyatan, jangan tunaikan solat sunat, dia solat qada subuh, lepas tu fardu subuh. Atau fardu subuh, lepas tu qada subuh. Fardu zuhur, lepas tu qada zuhur. Fardu asar, kemudian qada asar. Atau qada asar, kemudian fardu asar. Solat fardu maghrib, lepas tu qada maghrib. Fardu isyak, lepas tu qada isyak. Itu yang dinasihatkan. Dan apabila dia tunaikan solat tarawih, mungkin orang lain solat tarawih, dia niatkan solat subuh. Pasal dia banyak hutang subuh, dia banyak hutang solat fardu. Jadi apabila dia nak solat qiyamul lail, jangan solat sunat. Qada. Kerana solat sunat hukumnya sunat, takkan nak tunaikan solat sunat sedangkan yang wajib tu banyak terhutang. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, sebahagian jemaah diberi pendapat sedemikian. Ketahuilah bahawasanya itu bukanlah satu-satu pendapat para ulama dalam menangani masalah ini. Sebahagian ulama pula berpendapat berbeza daripada pendapat pertama. Untuk pendapat kedua ini, mereka menyarankan, mereka mengatakan bahawasanya apabila kita telah meninggalkan banyak solat-solat fardu itu adalah masa-masa yang lalu. Kini kita telah bertaubat dan kita mula mendirikan solat. Apabila seseorang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat, Allah SWT akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Segala dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah SWT. Maka mulai sekarang, perbanyakkan, laksanakan suruhan-suruhan Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Mengenai solat, laksanakan solat pada waktunya. Tunaikan solat 5 waktu. Persoalan, boleh tak dia solat sunat? Bagi pendapat kedua ini mengatakan, dia boleh tunaikan solat sunat, bahkan dia digalakkan untuk memperbanyakkan solat sunat. Untuk memperbanyakkan solat sunat selain daripada solat fardu 5 waktu setiap hari. Kenapa? Kerana di hari akhirat kelak, antara amalan yang pertama yang bakal seseorang itu dihisap adalah solatnya. Dilihat akan solat-solatnya. Sekiranya di sana ada kekurangan, nescaya para malaikat akan disuruh menghisap dan melihat tentang amalan sunat-sunatnya, solat-solat sunatnya. Solat-solat sunat ini akan menampal kekurangan dan kelemahan yang ada pada solat fardunya. Jadi kalau kita lihat, dia tu boleh dikatakan hampir opposite kepada pendapat yang pertama tadi. Pendapat pertama katakan tak boleh solat sunat, bahkan kena qada dan bayar solat-solat fardu yang lalu. Tetapi ketahuilah para jemaah, pendapat kedua mengatakan bukan demikian. Solat-solat fardu yang lalu, yang selama ini, semenjak 20, 30, 40 tahun yang lalu yang kita tinggalkan, kita bertaubat, Allah SWT akan ampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Allah Ta'ala akan mengampunkan segala kelemahan dan kekurangan dan kealpaan kita. Mulai sekarang, tunaikan solat 5 waktu solat wajib tadi dengan sempurna seberapa yang terjadi. Dan tambahkan amalan-amalan solat sunat.
Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita renungkan, kalaulah kita nak laksanakan seperti mana pendapat pertama tadi, ada orang bertanya, Ustaz, saya ni masuk 45 tahun, lalu saya sekarang ada keinsafan nak bertaubat kepada Allah. Jadi kalau saya nak bertaubat kepada Allah, bagaimana saya nak bertaubat? Kalau kita katakan awak nak bertaubat kepada Allah, baik, awak tunaikan solat, tetapi jangan lupa di sana awak ada ketinggalan selama 45 tahun awak hidup itu, semua hutang kena qada. Dia hidup 45 tahun. Letaklah, tolakkan masa belum balik. Contohlah 15 tahun. 45 tolak 15, 30 tahun. 30 tahun 30 tahun qada solat yang kita kena qadakan. Kalau satu hari pada Jumaat 5 waktu, satu bulan 5 kali 30, 150 waktu. Satu bulan 150 waktu. Kalau setahun 150 kali 12, 1500, 1800. Satu tahun 1800 waktu. Satu tahun. 10 tahun, kalau satu tahun 1800, 10 tahun 18,000 waktu solat. Kalau 20 tahun, 18,000 kali 2 berapa? 36,000. 36,000 20 tahun. Orang yang nak bertaubat 20 tahun, 36,000 waktu nak kena qadakan. Yang 40 tahun tadi macam mana pula? 36 kali 2, 60, 72,000. 72,000 waktu nak kena qada kerana nak solat. Adakah Islam begitu berat? Adakah Islam begitu sukar seseorang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah Islam begini membebankan hamba-hamba Allah yang mengharapkan pengharapan daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala telah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah, sedangkan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Namun dia kena qadakan 1 tahun 18,000 waktu, 2 tahun 36,000 waktu. Macam mana nak qada? Setiap hari orang-orang kawan-kawan dia tunaikan solat fardu, dia kena tunaikan solat 2 kali fardu. Orang lepas azan solat qabliyatan, solat sunat, ba'diyatan lepas solat, dia kena qada sana, qada sini. Orang solat tarawih 20 rakaat di masjid, dia solat subuh 20 rakaat di masjid. Apa ni? Orang qiyamul lail dapat solat, berbagai jenis solat, dia tunaikan solat subuh, solat zuhur di waktu malam. Adakah demikian halnya pada jemaah yang dirahmati Allah? Saya tidak menafikan seperti yang saya katakan, ada pendapat katakan kena qada, tetapi bukan semua ulama berpendapat sedemikian. Dan yang mengatakan kena qada tu pun kita kena terang dan jelas yang dimaksudkan tu kena qada tu bagaimana. Para jemaah yang dirahmati Allah, contoh kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kala kita tertidur, kadang-kala kita terlupa, kadang-kala atas sebab-sebab tertentu kita alpa, kita tertinggal solat. Selepas kita bertaubat kepada Allah, tadi tertinggal zuhur kerana lupa atau sebagainya, sekarang qada. Ya, kita perlu qada. Tadi malam lepas bertugas malam, kemudian ngantuk sangat, kemudian tertidur, kita tertinggal bangun saja subuh dah 7-10 minit. Kita habis waktu subuh. Ustaz nak kena qada tak? Ya, di sini kena qada. Maksud kena qada itu kalau seseorang itu terlupa, tertinggal kerana terlupa atau tertidur atau sebab-sebab tertentu yang sekarang ini kita qada. Tetapi bukan qada yang 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Para jemaah yang dirahmati Allah, secara peribadi saya lebih mirip kepada pendapat yang kedua. Walaupun ada sebagian ulama saya katakan yang mengatakan wajib qada tadi, tetapi seperti mana saya katakan juga, ada juga ulama-ulama yang mengatakan tak perlu qada berdasarkan seperti mana yang saya sebutkan. Antara lain, atas dasar demikian, ringkasan persoalan tersebut, adakah seseorang itu wajib mengqada semua solat-solatnya yang lalu? Berdasarkan pendapat pertama, ya. Tetapi seperti mana saya sebutkan, bukan semua ulama fuqaha berpendapat sedemikian. Bahkan saya lebih mirip kalau dapat seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mulai sekarang, tunaikan solat pada waktunya. Mulai sekarang, tunaikan solat 5 waktu, jangan tinggal. Dan sebaiknya, laksanakan, perbanyakkan juga solat-solat sunat. Solat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum lepas zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, silakan. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Tunaikan solat witir, tunaikan solat qiyamul lail, tunaikan solat di waktu malam. Titiskan air mata ketika solat. Habis ustaz, tak perlu kita qada solat-solat yang lalu. Seperti mana saya katakan, ada pendapat ulama yang mengatakan perlu qada, tetapi ada juga ulama yang mengatakan tak perlu qada. Dan secara peribadi, saya lebih mirip kepada pendapat yang kedua tadi. Dan untuk kita yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kita boleh ambil keringanan. Kita ambillah keringanan yang Allah SWT berikan. Kita telah bertaubat kepada Allah. Mulai sekarang, tunaikan solat pada waktunya. Dan perbanyakkanlah solat-solat sunat. Silakan. Silakan solat tarawih. Silakan solat tahajud. Silakan solat witir. Silakan solat 2 rakaat sebelum subuh. Kerana solat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yakni 2 rakaat solat sunat yang kita tunaikan sebelum kita tunaikan solat fardu subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Contoh. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ringkasan cerita. Seperti mana saya sebutkan, kalau kita memang ada solat-solat yang lalu yang kita tinggalkan semenjak baligh, atau kadang-kadang tunaikan solat, kadang-kadang tidak, dan sebagainya. Dan sekarang kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ketahuilah Allah Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan mulai sekarang, marilah kita jaga solat kita. Mulai sekarang, marilah kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solat jangan kita tinggalkan. Dalam apa juga keadaan, jangan sampai kita meninggalkan solat 5 waktu. Tunaikanlah seberapa yang termampu. Selagi mana hayat di kandung badan, selagi mana kita masih hidup, masih lagi bernyawa, tak mampu solat berdiri, solat duduk, tak mampu duduk, solat baring, kita berada di hospital, solat dalam keadaan apa jua yang kita mampu, apa jua yang terdaya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah seberapa yang kalian termampu. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Moga-moga Allah SWT memberi kita kekuatan zahir dan batin untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah Ta'ala, untuk kita mendirikan solat pada awal waktunya, menjaga solat 5 waktu kita, dan moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.